Tapi itulah, bila kita tengok apa yang berlaku dalam Kings Cup baru-baru ni, aku excited satu sebab kita dah melonjak daripada ranking 156 tak silap aku ke 146 Tak confirm lagi. 154 ke 146 kan. Itu lepas Oktober ni lah dia akan update kan. Dia Kita dapat 4.73 point something like that. Tetapi apa yang lebih excitednya aku, Kish, dalam apa yang aku tengok dalam dua game tu adalah keupayaan kita daripada back 4 untuk berubah kepada back 3 dan menukar sistem di dalam permainan. Game pertama aku nampak banyak high pressing yang berlaku. Game kedua aku nampak overload di sebelah kiri. Even game pertama benda tu berlaku. So antara player yang menyerlah bagi aku, Corbin Ong, Shihan Azmi, Kuzami PE sekali lagi. Aku rasa back, dua centre back negara sekarang ni, kes untuk mengekalkan mereka untuk the next 3 years, 4 years sangat-sangat kuat pada ketika ini. Siapa pilihan kau back 4? Back 2 tu, center back tu? Back 2 which is of course Kuzami PE dengan Dion Kools lah. Aku respect dengan Panggon bila kau bawa masuk Kuzami PE tu. Sebab kau tak melalui proses sebagai seorang pemain bola sepak yang bermula mewakili Malaysia daripada umur peringkat rendah, level by level lah. Dan kau cuma masuk bila kau dah umur dalam 25-26 untuk terus masuk dalam national team, dan kau memang kau masuk terus dengan apa yang Kim Panggon nak dalam tu, dan at the same time kau rasa dia antara player centre back lokal Malaysia yang terbaik yang ada kat Malaysia setakat ni. Salah satu sebab kenapa Kuzami PE betul-betul stand out dalam sistem Kim Panggon ni adalah kerana dia ada aggression, but at the same time dia ada keselesaan bola di kaki. Yes. And that's because dia pernah main fullback. Bila kau main fullback, kau punya responsibility untuk menggerakkan bola ke hadapan, untuk overlap itu secara tidak langsung akan menjadikan kau seorang pemain yang sangat selesa dengan bola di kaki. So bila kau bawa benda tu to your centre back, ia menjadi satu aset yang besar lah. Betul. So aku sangat suka dengan Kuzami PE. Aku rasa bagi aku dia adalah pemain yang paling outstanding dalam era Kim Panggon so far. Betul. Yang paling outstanding by a mile. Cerita pasal era Kim Panggon, 9 perlawanan yang diharungi, 5 kemenangan, 2 seri dan 2 kali tewas saja kepada Bahrain dan Singapura. Setakat ini satu rekod yang cukup cemerlang bagi aku. Tapi apa yang aku cakap secara jujur dalam kejohanan ini, 2 game yang kita harungi, benda yang aku tak boleh keluarkan daripada minda aku sampai malam aku mimpi, aku termimpi-mimpi lah, adalah bagaimana Shihan Azmi bermain dalam game bertemu Thailand tu. Dan macam mana dia menidakkan peluang demi peluang, distribution dia bro. Diagonal pass dia, dia punya keselesaan bola di kaki dia, yang mungkin kau boleh kata Farizal Marlias ada benda tu semua. Tapi aku rasa kes untuk Shihan ni dikekalkan sebagai penjaga gol utama juga, dan menjadi satu kes yang agak kukuh, Kish. Aku suka apa yang kau cakap, Ben. Sebab aku rasa instead of kita fokus on shot stopping ability dia saja, sebab yang bab shot stopping ini, kita banyak produce goalkeeper yang boleh buat shot stopping. Kita ingat there have been games where Farizal Marlias pun produce shot stopping performance yang luar biasa. Ada perlawanan ACL di mana dia luar biasa, di mana backup dia, siapa backup dia kat JDT tu? Bukan Isham, the other one, the younger one. Siapa tu? Haziq Nazli bila dia stand in untuk Farizal Marlias di pentas ACL tahun lepas, first game atau second game, pun shot stopping ability yang luar biasa. So aku tak terkejut yang Shihan Azmi boleh shot stop dengan di peringkat yang elite. Tetapi apa yang aku lebih suka adalah semua perkara lain yang kau mention. Distribution. Kau punya ability untuk play out from the back. Kau punya ketenangan. Kau punya aggression dalam situasi set piece untuk bukan kekal di atas garisan, tapi untuk keluar dan dominate aerially. Benda-benda tu yang aku rasa menjadikan dia sebuah goalkeeper yang sangat baik pada ketika Dan ini. secara tak langsung dia memberikan back 4 kau keyakinan yang lebih tinggi. Tak kisahlah back 4 ke back 3 kan. Dia ibarat macam kau sebenarnya dah ada dah banyak caps bersama dengan squad. Itulah aku cakap, dia main ibarat dia rasuk pis. Sebab bukan nak kata dia kerap sangat main untuk pasukan kebangsaan, tapi bila perform, bukan sekadar perform untuk pasukan kebangsaan, bermain di bumi Thailand dengan crowd yang chanting against you. Dan pada sama aku rasa mungkin benda tu aku suka bila kau ada satu transisi yang merubah daripada zaman Farizal Marlias dengan dia punya smooth dia, kau boleh pergi kepada Shihan, dan masa sama kau masih ada lagi beberapa keeper yang tunggu masa je sebenarnya untuk boleh jadi number 1 dekat Malaysia ni sebenarnya. Betul. Dan keupayaan Kim Panggon untuk menemui pemain-pemain macam ini, seperti ini. Sebab kalau aku ingat balik kepada zaman Tan Cheng Ho, okay fine, Tan Cheng Ho was a good coach yang tahu select player yang menyelah mengikut form dan sebagainya, dan tak ada siapa tak ada siapa protes benda tu. Tapi kalau kau tengok kepada zaman Dola sebelum itu, dan kau backtrack lagi kepada zaman Nelu Vingada, especially coach-coach foreign ni,
kita tak nampak mana-mana coach foreign yang menemui satu permata seperti Shihan ataupun seperti Kuzaimi PE. Okay, so aku tak tahu story di sebalik pemilihan Kuzaimi dan Shihan, tapi aku yakin Elavaresen ada peranan. Yes, betul. That is why bila kau melantik seorang jurulatih yang foreign dengan assistant yang foreign dengan coaching staff yang foreign, pentingnya untuk anda ada seorang local coach yang boleh pinpoint certain talents yang ada potensi main skuad kebangsaan. Kemudiannya Kim Pan Gon dan juga assistant dia akan lebih analyse player tu dengan lebih mendalam lah. Tapi untuk kau identify player tu, aku yakin coach Elavaresen ada memainkan peranan juga. Masalah aku, okey, ni benda yang kita nak sembang daripada tadi lah. Sebab kita letak dalam topik poster kan. Cerita pasal Sumarih ni Kish dengan Apish, bukan isu dia sekadar panas baran je kan. Dia tak habis nak bergaduh atas padang. Dan secara jujurnya lah, bila aku tengok dia main itu, aku rasa macam Malaysia main 10 lawan 11. Even bila dia dapat bola dalam promising attacking position pun, dia punya decision making bagi aku sedikit hamba dalam game. Secara keseluruhannya, aku tengok dia dikritik hebat lah. Itu tak dinafikan. Dia memang dikritik hebat, Kish. Tapi bila kau tengok permainan Sumarih yang dari masa ke semasa, minit permainan pun tak banyak, dipilih. Itu pun satu lagi isu yang sedang hangat diperkatakan kan. Kau rasa dia still layak berada dalam pasukan kebangsaan? So macam ni orang selalu cakap Sumarih tak perform because of minit permainan. Tapi ada beberapa pemain yang lain yang tak kerap beraksi tetapi boleh perform. Betul. Bagi aku isu Sumarih is less about minit permainan and more about style permainan. Kalau kita ingat Sumarih yang beraksi meletup bersama Pahang, dia beraksi di dalam sebuah pasukan di mana tidak ada sistem yang ketara. Dia beraksi di dalam sebuah pasukan di mana dia, Dixon Wakame, semua diberikan kebebasan untuk melakukan apa sahaja. Dan dia akan menggunakan kekuatan fizikal dia dan kelajuan dia untuk dribble. Kalau kau ingat style permainan dia dulu, bukanlah terlalu sophisticated. Dia dapat bola, dia akan dribble, dia boleh pecut, dia boleh lepas pemain, cut back, cross, score. Itu je style permainan dia. Bukan terlalu kompleks dari segi pergerakan off the ball ke tidak. Direct pace power macam Adama Traore sikit kadang-kadang aku tengok kan. Tapi bila kau sekarang masuk ke dalam satu era di mana kau beraksi dalam tim JDT yang ada positional discipline, yang ada strategi dan sistem, immediately gaya permainan kau tu terbantut. Dan bila kau masuk ke dalam skuad kebangsaan yang ada satu struktur permainan yang jelas, immediately form kau tu impacted. Tambah pula, obviously bila dia tak main dengan kerap tu, benda tu ada impact keyakinan sikit lah, aku yakin. Tapi aku just rasa style permainan dia kurang sesuai dengan apa yang diperlukan oleh Malaysia pada ketika ini. Sebab dia sangat direct, dia sangat one dimensional. Cuma perbezaan dia adalah sekiranya dia boleh digunakan as a main striker ke kalau tak silap aku, once in a while. Tapi aku dah tak boleh nampak dia potong Arif Aiman. Aku dah tak boleh nampak dia potong Akia, Safawi. All of them are far more technical players bagi aku berbanding dengan Sumarih. Tak dinafikan. Dan satu lagi isu yang dekat di hati Apis lah sebab dia cover KL City kan. So baru ni kan Boyan ada meluahkan perasaan dia bengang players dia macam Declan Lambert, Zafri Haya tidak digunakan sebaik mungkin. Kecuali of course aku ingat lagi penalti yang Declan Lambert ambil tu memang tak ingat dunia. Dia macam tak peduli pasal ada macam tak ada keeper. Paling relax cari, aku rasa kau ada tweet pasal benda tu kan. Paling relax. Cara dia rembat. Tapi isu kat sini adalah isu di mana MFL tetap mengadakan perlawanan-perlawanan liga ketika international break. Dan bila aku rumuskan apa yang aku nampak dalam Liga Malaysia ni adalah kita begitu cepat untuk ban pasukan daripada main Piala Malaysia. Kita begitu cepat untuk mendenda pasukan yang of course bayar gaji tu penting lah. Tapi kita laju benda-benda macam ni. Kau tahu lah siapa yang aku maksudkan. Tapi dalam isu-isu seperti ini bila disuruh menjawab tidak ada reaction. Aku baru tengok dia punya press conference game semalam lawan dengan Sarawak United. Boyan dia kata dia tak salahkan FAM, dia tak salahkan pun MFL sebab kau buat jadual masa international break. Tapi dia kata dia salahkan Kim Panggon sebab bila dia minta untuk pelepasan dua pemain ni, Kim Panggon kata tak boleh sebab dua orang ni ada dalam perancangan untuk tim. Tapi end up seorang main berapa minit, 10 minit, 15 minit, seorang masih lagi mencari caps yang pertama. Aku rasa kat situ Boyan dia mungkin ada satu macam soft feeling yang aku kesian sebenarnya kat Zafri sebab kau panggil 3-4 kali dah untuk national team tapi dia satu cap pun. Dia rasa Panggon tak gentle?
boleh dari segi ego sebagai jurulatih juga sebenarnya. Kita baru sembang pasal Southgate tadi, buat benda yang sama pasal nak panggil trend apa-apa semua, tapi Lala tak guna kan. Cuma bagi aku okey, Boyan, aku faham Boyan mungkin dia rasa something yang lebih kepada aku rasa bukan kepada jadual apa semua, tapi aku rasa mungkin dari segi dia dengan Panggon punya relationship tu lah. Persahabatan tu lah. Yes, mungkin ada satu something yang macam aku rasa dia ni tak betul lah. Kau panggil player aku tapi aku tak main. Kau tak bagi dia main pun. Dia benda yang bagi pendapat aku, debat di antara club versus country ni akan sentiasa ada. Sebab club nak prioritize player dia, country perlukan player dia juga. Betul. In most instances, aku akan respect keputusan Kim Pan-gon untuk bawa player tapi tak pakai. Itu adalah hak dia sebagai jurulatih. Salah dalam situasi ini adalah siapa? Bukan Kim Pan-gon, bukan Boyan. Salah dia adalah MFL. Setuju. Sebab ada game. 100%. Kenapa kita ada aksi? Aku faham jadual padat ke apa, tapi itu masalah yang perlu kau selesaikan lah. Betul. Bila kau letak satu window di mana international break pun ada, jadual liga pun terus berjalan, KL ada perlawanan-perlawanan yang dia nak kena cover balik, then masaklah dia. Macam mana dia nak cover?